Awak kaya kereta 17 biji duduk Bukit Damansara, kaya 17 biji kereta parking keliling rumah. Tapi awak sakit, seminggu 3 kali pergi hospital naik ambulan. Baik beli ambulan parking keliling rumah. Kereta dia kong bateri gitu, tak pernah bawa. Biarlah macam kita, kereta itulah satu iswara, tapi lunyai bantai dia kita. Tua minyak, cek minyak hitam, jalan je ni. Itulah rezeki dan kita manfaatkan. Saya secara peribadi banyak jumpa orang begitu. Duit banyak tapi kesihatan tak ada. Tak ada nikmat. Dulu masa belajar naik kapal terbang, ngaji di Mesir. Jadi bila balik dari Cairo turun Kuala Lumpur, kita orang-orang yang tak ada duit ni duduk ekonomi lah, ekonomi duduk belakang sekali, duduk belakang kat ekor tu je duduk. Tapi 4 kursi tengah semua kita sapu, baring belakang tengah. Orang kaya-kaya duit banyak duduk first class, bukan business, first class. Dia punya kursi tu macam telur, boleh tutup grup gitu, macam kapsul cerita Star Trek tu. Dia boleh mandi macam-macam. Saya tanyalah pramugara, flat jarang, penuh, orang tak ada duit. Jadi tanya-tanya jugalah pramugara. Bang, orang duduk depan business class dengan first class makan apa? Oh, dia orang dik makan macam-macam. Dia ala carte boleh minta dengan kita orang. Kalau steak itu dia boleh minta nak medium well ke, nak benda well done, semua boleh minta. Kita duduk belakang, benda dibagi makan, kacang-kacang lah ngunyah, puak makan kacang. Pas kacang seperat, nyampah betul. Kalau situ muda, entang je lah. Orang first class macam-macam makan. Dia boleh minta sate, ada teh tarik. Kami tanya lah, diorang selalu order ke kerak macam kita duduk belakang ni order? Tak ada. Dia kata, orang kaya-kaya ni nak kapal terbang, tidur je. Dia naik, tidur, dia beritahu pramugara, tolong gerak dia pukul sekian-sekian nak makan ubat. Jadi sebelum makan ubat nak kena alas perut. Alas perut pun makan roti je. Roti dengan air suam. Kesian, lepas tu sambung tidur balik. Kami kata rugi je lah dia punya makanan tak berhabis. Cuba makanan first class tu hantar ke ekonomi. Membujur lalu melintang patah. Sebab kita duit tak ada tapi sihat. Itu kan nikmat. Orang kaya-kaya duit banyak, pergi kenduri, tanya tuan rumah, lauk apa sini? Kambing, Tan Sri. Kambing! Dia dengar kambing macam dengar rimau. Takut. Kita dengar kambing ke lembu ke entah apa yang kaki 4 kecuali meja kita tak makan. Sebab sihat. Jadi puan-puan, suami kita duit tak banyak tapi sihat, itu nikmat. Tak percaya, tanyalah dekat hospital orang yang kena jaga suami sakit. Tension. La ilaha illallah. Orang lelaki ni jenis hebat, samsen, tapi sakit dia jadi bodoh sikit. Penakut, nampak sadu, tengok jarum bertakut kadang. Jadinya kerenahnya banyak. Kita nak jaga ubat dia. Tanyalah orang tua-tua yang jaga suami masing-masing. Ubat dia, ubat cair darah tinggi. Dia pagi-pagi makan ubat segenggam. Telan, berbonggol, tekak ni makan ubat. Apa perasaan jaga suami sakit? Seksa. Suami kita walaupun tak ada duit tapi sihat. Maknanya tidur masih lagi, tidur pun boleh sampai tak bangun-bangun. Sihat lah tu. Dia orang sakit tidur tak lena. Suami kita kejut tak bangun. Baguslah tu, sihat lagi maknanya. Jadi bersyukurlah. Apa lagi nikmat yang kita sering tak perasan Tuhan bagi? Panca indera. Panca indera ni nikmat Allah yang paling berharga sekali dan tak boleh dijual beli. Tuan-tuan, siapa sini sanggup kalau takdirnya ada satu orang kaya, dia datang ke MBSB buat tawaran. Siapa-siapa yang sanggup bagi biji mata dia sebelah, saya bagi dia duit 1 juta. Tuan-tuan nak ke bagi biji mata sebelah dapat duit 1 juta? Walaupun kita nak duit 1 juta, tapi kehilangan biji mata sebelah kita tak sanggup. Apa faedah? Awak duit ada 1 juta, mata sebelah. Nak pandang apa? Bawa kereta pun tak sedap. Rupanya mata kita, pendengaran kita, percakapan kita,
kemampuan mengangkat tangan begini, orang stroke nangis ni tengok kita buat begini. Dia nak surat tak lepas dah. Inilah nikmat besar. Sebab itulah Tuhan tanya 31 kali, mu nak syukur ke tak aku beri mu selama ni? Mu tak reti lagi syukur. Rupanya manusia dia suka nampak pelangi atas kepala orang. Ada satu cerita, zaman dulu ada satu orang, pakcik. Pakcik ni dia duduk kampung, miskin. Kampung tu orang lain semua kaya-kaya, dia saja yang miskin. Dia hanya ada, isteri dah meninggal, dia duduk dengan anak laki-laki dia. Harta dia yang satu-satu dia miliki seekor kuda. Kuda pula kuda betina. Artinya tak boleh digunakan untuk pergi buat kerja-kerja macam pergi tarik kayu. Kuda betina lawa je siang malam pagi petang, tak boleh nak buat apa. Jadinya orang memang dah masukkan pakcik ni dalam senarai orang miskin lah, dapat layak PPRT, dapat kasih macam bantuan kasih macam-macam. Memang dia miskin. Satu hari pakcik ni kuda yang dia miliki hilang, lari dari rumah. Gempalah dalam kampung, datang YB, datang apa, ucap takziah. Sabarlah pakcik, awak dah lah miskin, kuda lari pula dah. Sabarlah pakcik. Apa pakcik ni jawab? Tuan-tuan, yang tak baik tak mesti tak baik, yang baik tak mesti baik. Orang tak faham, garu kepala. Orang nak nasihat dia, dia falsafah pula orang. Selang beberapa bulan kemudian, kuda pakcik ni balik. Yang menariknya, dia balik bersama 5 ekor kuda jantan. Rupanya kuda ni comel gamaknya. Jadi ada 5 ekor kuda jantan yang liar-liar ni tertarik ikut kuda balik ke rumah. Jadi pakcik ni terkejut, di halaman rumahnya sudah ada 6 ekor kuda. Tiba-tiba jadi kaya. Bila kita kaya, ramailah ngaku saudara. Terus kita dalam WhatsApp group macam-macam. Kaya, cuba kita ni orang gelandangan. Tak tahu apa. Yang 5 pupu pun mengaku saudara masa itu. Ramailah datang mendek yang cerita kita ni bukan orang lain. Macam-macam lah. Jadinya orang ucap tahniahlah pakcik, awak sekarang dah ada 6 ekor kuda. Kaya awak sebenarnya. Apa jawab pakcik? Tuan-tuan, yang baik tak mesti baik, yang tak baik tak mesti tak baik. Orang tak faham balik. Dia pasal apa balik? Kuda ini, bila anak pakcik ni yang seorang yang laki ni, dia jinakkan lah, horse whisperer. Dia jinakkan, dia cuba nak jadi kuda tu, kuda yang jinak lah. Kuda ni bukan senang nak dijinakkan. Dia tendangnya anak pakcik ni sampai jadi OKU, cacat kaki. Kuda liar. Jadi gempalah dalam kampung, anak pakcik ni dah jatuh sakit. Datang orang ucap takziah. Takziahlah pakcik, dulu susah, kemudian kaya, kemudian anak pula Tuhan tarik gini. Apa jawab pakcik? Tuan-tuan, yang tak baik tak mesti tak baik, yang baik tak mesti baik. Pasapah lagi orang balik je lah. Selang beberapa bulan kemudian, raja dalam negeri itu menitahkan semua anak muda wajib pergi berperang untuk macam khidmat negara, national service. Datanglah dari Kementerian Pertahanan, bawa trak 3 tan apa semua, angkut orang muda-muda. Jadi di kampung itu semua orang muda diangkut, kecuali anak pakcik ini. Apa sebab tak diangkut? Sebab anak pakcik ini OKU. Jadi dia dikecualikan. Pergilah perang. Diringkaskan cerita, dalam peperangan tersebut anak pakcik, semua tentera raja mati terkorban. Ini bermakna di kampung itu semua orang muda mati, tinggal orang tua-tua aja. Dan kebetulan pula kampung itu ramai anak dara. Anak dara nak kahwin dengan siapa? Anak orang kaya-kaya ke semua tu. Akhirnya kahwinlah dengan anak pakcik yang OKU ini. Sebab dia je hak muda, hak lain expired dah, tak boleh dah. Boleh keracunan pula nanti sebab expired. Diudik dah habis. Jadi kahwinlah dengan orang paling kaya. Ketika majlis kenduri, orang pun datang ucap tahniah kepada pakcik. Pakcik, tahniahlah pakcik, dulu miskin sekarang besan kaya, menantu kaya, untung awak rezeki murah sungguh. Apa jawab pakcik ni? Tuan-tuan, saya dari dulu dah bagi tahu, yang baik tak mesti baik, yang tak baik tak mesti tak baik. Artinya bersyukur je lah. Apa saja yang berlaku pada kita,
kita terimalah seadanya.